Hai guys, berjumpa kembali. Yes, terima kasih kerana menyokong Sabtu Channel. Kali ini Sabtu Channel akan buat video reaksi terhadap video yang dikeluarkan oleh Detektif Mat Dispatch. Video ini sangat special guys, sebab channel Detektif Mat Dispatch ini telah mengeluarkan video yang mana seorang tokoh bernama Sairan Huzaini Hussein, yang mana beliau mempunyai 30 stesen minyak di India. Begitu hebat orang ini, begitu kuat semangat, begitu berbisi tinggi. Bermula daripada bawah, bermula daripada pelbagai jawatan sehingga dapat menjadi idola Malaysia. Guys, sebelum kita menonton video ini, mohon guys menyokong Sabtu Channel dengan menekan butang like, subscribe dan share video ini. Terima kasih guys. Mari kita menonton. We still have to care for our family and our children. Think about your future. Sairan Huzaini Hussein, pengarah urusan Shell Malaysia Trading Sdn Bhd, Shell Timur Sdn Bhd sejak September 2016. Keduanya ialah syarikat yang bertanggungjawab akan perniagaan hiliran downstream bagi produk Shell Malaysia. Anak kelahiran Kelantan ini sebenarnya mempunyai permulaan hidup yang sangat sederhana. Dilahirkan pada 1968 di Pasir Putih dan kini berusia 52 tahun. Syairani dibesarkan oleh datuknya di Kampung Kedai Buloh, sebuah kampung nelayan di pinggir Sungai Kelantan, berhampiran dengan Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru. Datuknya hanyalah seorang nelayan sementara neneknya menjual bunga sanggul. Sulung di antara 4 adik-beradik, Sairan membesar di perkampungan nelayan seorang diri bersama datuk dan neneknya sehingga berusia 6 tahun. Kemudian Sairan pindah untuk tinggal bersama ibu bapanya dan memulakan persekolahan beliau di Sekolah Kebangsaan Tengku Indra Petra di Kota Baru. Selepas tamat sekolah rendah, Sairan diterima masuk ke MRSM Pengkalan Cepa, di mana Sairan bertemu dengan seorang yang istimewa yang akhirnya menjadi isteri beliau sehingga kini. Hasil usaha Sairan selama 5 tahun di sekolah berasrama penuh itu, beliau ditawarkan untuk menyambung pendidikan beliau di Grantham College di United Kingdom untuk peringkat A-level. Selepas itu beliau ke Leeds University untuk menyambung pendidikan di dalam jurusan ekonomi. Semasa belajar di United Kingdom, beliau bekerja sambilan untuk mencari duit poket. Bekerja sebagai pencuci pinggan di sebuah restoran di United Kingdom, mengajar erti kemanusiaan dan kehidupan. 3 bulan membanting keringat di dapur kedai makan itu, Sairan berjaya mengumpulkan wang yang cukup untuk membeli tiket kereta api bagi mengelilingi benua Eropah. Walaupun begitu, Sairan sentiasa fokus di dalam pelajaran beliau, dan bila Shell datang untuk menawarkan pakej beasiswa, anak Pasir Putih ini pun mudah terpilih. Pada tahun 1990, Sairan berjaya menamatkan pendidikan beliau di Leeds. Namun begitu, beliau tidak terus pulang ke Malaysia. Beliau bekerja di firma antarabangsa KPMG di Leeds. Bekerja di siang hari dan di sebelah malam, beliau tekun belajar untuk mengambil peperiksaan profesional dari Institute of Chartered of Accountant of England and Wales. Beliau lulus peperiksaan itu dan terus bekerja keras untuk membuktikan anak Melayu ini mampu berjaya dari segi profesional. Perubahan datang mendadak kepada Sairan dalam tahun 1993. Seperti biasa, beliau akan terbangun dari tidur, tetapi pada hari itu terus terdetik di hatinya yang England ini terlalu sejuk cuacanya dan beliau tiba-tiba terlalu rindukan kampung halaman. Hari itu, beliau bertekad untuk berhenti kerja dan pulang ke Malaysia. Memang itu yang dilakukan oleh Sairan, di mana beliau terus memohon untuk berhenti bekerja dan pulang ke Malaysia tanpa sebarang perancangan yang kukuh akan kerjaya beliau bila balik ke Malaysia. Sairan yakin rezeki sentiasa ada untuk mereka yang berusaha, dan setibanya beliau di Malaysia, Sairan memohon kerja di Shell Malaysia dan diberikan satu jawatan di Shell Chemical yang menghasilkan produk ubat nyamuk Shelltok. Sejak dari itu, Sairan tidak pernah memandang ke belakang di dalam kariernya bersama Shell. Kita hidup di zaman yang mencabar. We live in challenging times. Global economic uncertainties will be uncontrollable. Concern over job security, even for us who are today, myself included. Dengan syarikat minyak global itu, beliau pernah
ditugaskan di corporate finance, forex trading, bahagian upstream di Miri. Tetapi akhirnya beliau bertemu dengan sesuatu yang menarik minat beliau, bahagian retail atau runcit. Beliau ditugaskan untuk menjaga stesen-stesen minyak Shell di dalam negara, dan antara yang pertama ialah stesen minyak Shell di Glemery. Malah beliau pernah mencuci tandas di stesen tersebut. Kemudian Royal Dutch Shell, syarikat induk Shell, memberikannya satu tugasan yang berat untuk memulakan perniagaan Shell di India. Bagaimana beliau memujuk isteri dan keluarga untuk mengikutnya ke India. Apa yang beliau lakukan ialah dengan menunjukkan gambar-gambar postcard yang menarik akan negara tersebut. Sampai di lapangan terbang Bangalore, isterinya berkata gambar di dalam postcard tersebut langsung tidak sama dengan keadaan sebenar. Sharon seterusnya menetap di Taj Wells and Hotel dan membuka sebuah pejabat sementara Shell India di hotel tersebut. Pejabat pertama Royal Dutch Shell di India ialah sebuah bilik kecil dengan 4 kerusi, 1 mesin fax dan meja yang dipinjam dari hotel. Itulah permulaan Shell di India. Sehingga kini, nama di dalam lesen perniagaan Shell di India masih mempunyai nama beliau. Bukan mudah untuk membuka syarikat minyak asing di India kerana negara itu mempunyai 4 syarikat minyak nasional. Selepas 4 tahun dan 30 stesen minyak Shell yang beliau mulakan di negara itu, Sharon akhirnya pulang ke Malaysia. Kejayaan anak Melayu itu dipandang tinggi oleh Shell Indo, dan Sharon terus diminta untuk menjaga rangkaian Shell Global. Walaupun beliau ditempatkan di Malaysia, tetapi perlu terbang ke serata dunia untuk tugas itu kerana terlalu banyak kali berjalan ke negara orang. Sharon mampu membuat kupasan akan imej negara di mata dunia. Dari segi pengalaman beliau, ramai yang pernah mendengar mengenai Malaysia, tetapi mereka tidak tahu apa itu Malaysia dan siapa itu warga Malaysia. Beliau berbangga dengan Malaysia, dan kerana itu mereka menghormatinya sebagai seorang Muslim dan seorang rakyat Malaysia. Tidak pernah beliau ditegur kerana meminta masa rehat sebentar untuk melakukan solat. Malah semangat kerja di Shell ialah menghormati agama dan adat di mana ia bertapak. Itulah Shell. Walaupun ia mementingkan teknologi dan kualiti di dalam produknya, ia masih memastikan budaya tempatan tidak diganggu dan perlu dihormati. Menurut Sharon, stesen minyak Shell sudah berubah untuk menjadi lebih mesra pelanggan, baik dari sikap melayani pelanggan sehinggakan prasarana yang dibina. Anda pasti biasa dengan cara pekerja Shell menegur anda dengan senyuman di bibir dan tangan di dada. Mereka bekerja untuk anda, dan sejak beberapa tahun lalu, Shell sudah mula menyediakan surau yang bersih dan selesa. Satu lagi yang menjadi kebanggaan Sharon ialah kemajuan kerjaya untuk pekerja-pekerja Shell di stesen-stesennya. Sharon sangat menghargai pekerja Shell yang berada di stesen. Beliau memanggil mereka sebagai site heroes. Misalnya ketika bulan Ramadan, beliau suka berbuka puasa dengan staf Shell. Selepas bergaul dengan mereka, rasa hormat beliau kepada mereka semakin meninggi. Hasrat beliau ialah agar pekerja-pekerja stesen minyak Shell akan diberikan sijil setaraf dengan diploma. Kerana itu, ada pengurus stesen minyak Shell yang bermula dari jururuang di kaunter sahaja. Beliau juga memberitahu bahawa Shell Malaysia sentiasa cuba untuk membantu para pekerjanya mengembangkan karier mereka. Pembinaan sahsiah oleh Shell Malaysia menjadi satu keutamaan kerana Sharon yakin setiap dari mereka mempunyai potensi untuk berjaya. Kesimpulannya, kejayaan seseorang tidaklah diukur dari mana ia bermula, kerana sesiapa pun boleh berjaya dengan usaha gigih dan bersungguh-sungguh. Dan seharusnya sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mengetahui dan mengamalkan adat dan etika yang baik supaya Malaysia dipandang tinggi. Bagi yang ingin follow beliau, boleh add beliau di Instagram, iaitu Pakcik Shell. Wow, Pakcik Shell, begitu hebat orangnya, begitu kuat semangat, begitu merendah diri, dan mempunyai dedikasi dan punya visi yang besar, visi yang jauh untuk membantu kaki tangannya. Guys, terima kasih kerana menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan sumber inspirasi kepada kita. Dimanapun kita berada, dimanakah kita bermula, yang penting kita terus berusaha dan maju ke hadapan. Terima kasih guys kerana menonton.